Bahan-bahan untuk membuat seri muka pandan. Bahan utamanya ialah pulut. Pulut 3 cawan. 3 cawan ni ya. 3 cawan yang sukatan metrik yang biasa beli kat kedai-kedai tu. 3 cawan. Pulut ni kita rendam lebih kurang dalam setengah jam hingga 40 minit. 1 jam pun boleh. Kita rendam dulu sebelum kita buat. Kemudian kita toskan. Kita toskan dia untuk kita kukus dia. So, kita masukkan pulut ni kat dalam. So ya. Lepas tu kita gunakan 1 cawan santan. Okey, saya gunakan santan kara. Santan kara ya, santan kotak. Okey, lepas tu kita gunakan 2 cawan air. Cawan yang sama. So jadi 3. 1 2. So maknanya 3 cecair. Tadi 1 cawan santan dan 2 cawan air. Lepas tu kita masukkan sedikit garam. Untuk yang sebelah bawah ni, kita masukkan sedikit garam. Kita letakkan dia 1 sudu besar minyak. Untuk biar dia cantik dia punya pulut dia sekeping-sekeping. Lebih kurang 1,5 pun boleh, kita letakkan 1,5 minyak. Kemudian kita kacau rata. Sementara kita buat ni, kita hidupkan dulu kita punya api kukus dan biarkan dia mendidih. Kita kacau rata dia punya tu. Kemudian kita kukus sampai masak lebih kurang dalam 25 minit. Okey, kukus saya pun dah mendidih. So kita akan masukkan kita punya pulut dan santan. Kita kukus dia sehingga masak ya. Kita tutup kukus lebih kurang 25 minit hingga 30. Okey, kita tunggu. Okey, kita punya pulut pun dah masak. Okey, dia kalau masak dia berkilat. So, kita buat, kita kena angkatkan dia. Macam dia. Okey, kita angkatkan dia, kita letak bawah. Kemudian kita tekan-tekankan dia. Pakai senduk. Pakai senduk seelok-eloknya senduk plastik. Bila senduk plastik dia akan tak melekat. Kalau kita pakai senduk senduk besi, dia akan melekat-lekat. Senduk besi macam stainless steel itu kan. So kita pakai senduk ni memang mudah. Kita tekan-tekan pulut kita yang dah masak tadi. Okey, kita kukuskan lagi. Dalam 5 minit pun boleh. Kita kukuskan lagi sekejap. Selepas kita tekan. Okey, seterusnya kita nak buat bahagian atasnya. Untuk bahagian atas saya gunakan 1 cawan yang sama tadi dengan yang bawah, 1 cawan tepung gandum. Kemudian saya akan letak 3 sudu besar tepung jagung. Tiga sudu besar tepung jagung. Okey, kita masukkan ke dalam. Dan kita gunakan gula pasir 1 suku. 1 suku cawan yang sama. Kalau guna 1 pun boleh, tapi saya suka 1 suku sebab kuih kalau tak berapa manis tak sedap kalau kuih talam. Tapi kalau ada orang suka tak berapa suka manis boleh. So saya guna 1 suku. Kemudian kita gunakan 1 cawan santan. Okey, santan kara juga saya gunakan. Dan saya gunakan 2 cawan air pandan yang dah saya blender dan saya tapis. So kita letakkan sedikit garam. 3 biji telur. Dan kita aduk rata, kacau rata. Kemudian kita letakkan sedikit pewarna hijau, lebih kurang dalam setengah sudu. Dan kalau dia cantik, kita campurkan dia sedikit, beberapa titik color kuning.
untuk nampakkan dia punya color molek. Dan kacau rata. Color tu terserah ya tuan-tuan, kalau macam kata nak pekat lagi boleh tambah lagi, tapi saya suka lebih kurang macam ni lah color dia. Itu bergantung pada kita. Lepas tu kita tapiskan, kita masuk kat dalam mangkuk. Kita akan masak dia hingga naik uap. Kemudian kita tuangkan dia ke dalam mangkuk untuk periuk yang untuk kita kacau hingga naik uap. So kita kena tapis ni sebab kita guna telur. So dia putih-putih semua tak masuk lah dalam ni bila kita tapis. So saya nak letakkan sedikit asam vanila. Lebih kurang dalam setengah TSP asam vanila. Kita kacaukan dia. Kacau jangan lama-lama sehingga kita nampak uap ataupun kita nampak sedikit macam pekat dia tu melekat dekat kita punya wish. Kita tengok Kita jangan kacau kuat-kuat. Kalau kita kacau kuat-kuat nanti dia banyak bubble. So kalau kita pakai kacau slow-slow, dia ada juga bubble lah, tapi dia tak banyak. Okey, sampai macam tu je dah Sampai macam dia ada tanda tu. Ada tanda macam tu dah. Okey, kita tutupkan api. Kita tutupkan api, kemudian kita tuangkan kat dalam tatanan. Sebelum kita tuangkan, kita kacaukan dulu. Kita ratakan dia dulu. Lepas tu kita kacaukan dulu. Okay, dia ada macam ada sedikit biji ni dah. Cukup tanda kita tu. Tuang ke atas kita punya lapisan yang kita dah tu tadi. Tuangkan dia. Kita kukus dia sehingga masak 25 atau 25 minit hingga 30 minit. Okay. Apa yang saya buat untuk kita punya ni tak nak air masuk, saya tutup dengan satu loyang di atasnya. Kita ratakan kita punya tu. Saya tutup dengan satu loyang di atasnya. So kita tunggu 25 hingga 30 minit. Okey, so kita dah kukus selama 30 minit. Kita tengok macam mana kuih kita. So kita tengok keadaan kuih kita. Tengok bila kita tutup, dia tak kena air dan dia nampak cantik. So kita biarkan dia dalam keadaan terbuka macam ni lebih kurang dalam 5 minit. Lepas tu kita tutup api dan kita sejukkan. Okey, nanti kita tunjuk macam mana yang dah potong ya. Ini kita sejukkan dulu. Okey, kita sejukkan, nanti kalau dah sejuk baru kita potong. So kita punya talam dah sejuk. So saya nak tunjukkan macam mana kita nak potongkan dia tu. Kalau kata biasa kalau untuk makan sendiri kadang kita tak payah pakai ni, kita agak-agak dia ya. So ini kita dah sejuk. Kita akan potong dia. So macam ni kita potong untuk dia. Saya biasa kalau kat rumah saya main agak-agak je. Kita potong dulu. Tapi kalau untuk jual boleh pakai ni boleh pakai apa-apa pembaris pun boleh. So ini kita untuk makan je, so kita pakai ni je biasa. Lepas tu kita keluarkan, masukkan dalam piring kita. Okey, siap kita punya kuih seri muka kita. Selamat mencoba.